Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Terima kasih sekali lagi kepada admin sebab sentiasa beri aku peluang untuk berkongsi cerita. Nama aku Suri. Kali ini aku akan bercerita macam mana pertama kali aku melihat makhluk ni. Semua kisah yang aku kongsi ini adalah kisah benar dari pengalaman aku sendiri. Segalanya bermula di asrama. Aku belajar di sekolah menengah perempuan dan tinggal di asrama masa tingkatan 1, 2, dan 5. Anga meninggal masa raya haji. Jadi aku memang ada di rumah waktu itu. Kembali pada kisah yang aku nak kongsi ni. Pengalaman pertama aku melibatkan makhluk mistik ni. Kalau tak silap aku, masa aku tingkatan 2. Malam kejadian, angin agak kuat, menandakan akan ada hujan ribut. Aku yang kebosanan hanya bersidah di koridor depan bilik, seorang diri melayan angin sejuk. Dari koridor tu, aku boleh melihat bangunan sekolah. Jarak sekolah dengan asrama tidak jauh sangat pun. Dalam asyik melayan angin sejuk tu, mata aku terfokus ke arah tangga sekolah. Di situ, kelihatan susuk tubuh yang agak tinggi berselubung kain serba hitam sedang menaiki tangga. Makhluk ni hanya melayang tanpa kaki. Apa motif dia guna tangga pun aku tak tahu. Aku nampak dengan jelas sebab lampu tangga menyala terang. Hanya lampu koridor saja tidak dipasang semua. Dari bawah, dia menuju ke tingkat 2, sama paras dengan bilik aku. Tingkat 2 juga. Dan dia terus masuk ke kelas yang paling hampir dengan tangga. Kemudian dia muncul di kelas sebelah pula. Akhirnya dia berhenti di kelas tengah dan menghadap aku. Aku pelik juga sebenarnya, walaupun hanya samar-samar cahaya dari koridor. Aku masih boleh lihat keberadaan dia dalam kelas tu, tapi wajahnya aku tidak nampak. Perlahan-lahan, dia mula melambai. Aku agak terpaku dan cuba untuk hadamkan apa yang aku lihat. Aku terus masuk ke bilik, panggil roommate aku. Aku perlukan kepastian. Maka, berjemaahlah kami melihat makhluk tu melambai ke arah kami. Ada juga yang lari masuk semula ke bilik. Hanya aku dan beberapa yang lain masih bertahan melayan situasi mistik ni. Sebenarnya, aku sangat lega bila roommate aku pun nampak. Sekurang-kurangnya, aku berteman. Makhluk tu masih di situ. Hujan dari renyai menjadi lebat berserta angin kuat. Kami sudah tidak nampak makhluk tu sebab batas penglihatan. Kami pun beransur masuk bilik dan bersiap untuk tidur. Sudah jadi kebiasaan kami baca Yasin di katil masing-masing sebelum tidur. Dan alhamdulillah tidak gangguan lain malam tu. Oke, ini kejadian kedua. Setiap awal pagi Sabtu, aku dan roommate akan bangun dalam pukul 2 pagi untuk basuh baju. Nak dijadikan cerita, aku tidur mati masa roommate aku kejutkan pukul 2 pagi. Aku tersedar dalam pukul 3 lebih. Itu pun sebab roommate aku juga yang kejutkan. Tapi masa ni dia dah selesai mencuci. Aku menyumpah dalam hati bila fikirkan aku kena turun seorang untuk mencuci. Aku marahkan diri sendiri sebenarnya, sebab aku takut tiada orang lain di bawah. Dengan berat hati, aku pun turun. Tempat cuci tu sunyi sepi. Biasanya ada je orang. Masa ni tengah popular dengan hantu Purdah yang kononnya minum darah anak darah untuk jadi cantik. Aku anak darah dan seorang diri. Aku berharap sangat ada orang lain yang turun. Tapi sampai aku selesai mencuci, tak ada seorang pun yang muncul. Dah cuci, kenalah sidaikan. Bab ni pun mencabar juga. Kawasan Ampayan tu gelap tak berlampu. Hanya ada cahaya bulan
dan lampu koridor berhampiran. Aku sidai baju di ampaian tepi bangunan. Kawasannya tak adalah besar mana, tapi dekat dengan tangga. Kalau ampaian besar ada di belakang bangunan, memang taklah aku pergi ke sana, sebab ex-roommate aku pernah nampak Cik Lang kat puncak pokok cempedak tu. Nanti aku ceritakan. Kembali pada kisah ni. Tengah aku sidai baju, telinga aku tertangkap bunyi. Kain basah dikibas. Bunyinya sekali, tapi cukup kuat dan jelas sebab sunyi. Aku fikir ada orang lain ke apa? Aku jengah bawa ampaian untuk kepastian. Aku harap nampaklah kaki orang lain selain kaki aku. Tapi memang tak adalah kan. Bulu roma aku dah meremang. Hati tak keruan. Bila otak aku mulai fikir itu benda tu. Aku dah tak boleh fikir positif. Sebelum dia muncul dan kaki aku terkaku tak boleh angkat, baik aku naik bilik. Tanpa tangguh, aku berlari naik. Kain pun tak sempat sidai habis. Mulut aku terkumat kamit baca doa. Mesti tunggang langgang punya. Mujurlah aku sampai bilik dengan selamat. Sebelum masuk bilik tu, aku tarik nafas dulu, bagi salam dan masuk dengan tenang, macam tiada apa yang berlaku. Ex-roommate aku gelarkan dia KM. Masa tu dia junior lagi. Jadi masih mentah tentang hal di asrama. Pada hari kejadian, KM sedang mencuci baju dan niatnya nak mandi sekali. Ketika orang lain semua ada di bilik masing-masing dan ada juga di surau, dia terus leka mencuci hingga tidak sedar hari sudah senja. Masa tu dia datang bulan. Selesai mencuci, dia pun menghala ke ampaian. Masa tu cahaya matahari pun dah suram. Sebelum maghrib angkat baju, dia nak sidai baju. Dia pun pilih ampaian yang menghadap pokok cempedak belakang pagar asrama. Jarak dia dengan pokok tu tak jauh dan tak dekat sangat. Masa dia tunduk untuk ambil baju, dia tak nampak apa lagi. Tapi bila dia angkat kepala, dia perasan ada kain putih lusuh di pokok cempedak tu. Dia terus lihat dari bawah ke atas dan sudahnya dia nampak Cik Lang berada di pokok cempedak tu dengan tangan didepakan. Mujurlah KM ni rabun orangnya. Jadi dia tak nampak rupa makhluk tu. KM tak tunggu lama. Dia terus berlari naik ke bilik. Baju pun tertinggal. Dia melompat naik ke katil. Dia mula menangis sebab teramat takut dan terkejut. Bila roommate dia tanya, dia pun ceritalah. Mereka nak membebel pun tak boleh sebab KM budak junior. Kasihan pun ada. Lepas tu mereka pun keluar untuk melihat. Cik Lang masih ada di situ. Akhirnya mereka panggil ustaz, merangkap warden asrama untuk uruskan. Kami ada warden lelaki dan perempuan. Ramai yang takut warden perempuan. Dahlah garang dan orangnya agak misteri. Jadi kalau ada hal, memang cari warden lelaki dulu. Dia tinggal di bangunan asrama, cuma di bahagian luar dengan anak istrinya. Lepas kejadian tu, KM balik ke rumah beberapa hari untuk tenangkan diri. Ustaz bersama kawan dia halau makhluk tu. Macam-macam kejadian seram berlaku di asrama aku ni. Pernah satu hari tu, kawan aku nampak makhluk hijau di tandas sedang jilat bed. Sejak tu, dia asyik sakit. Bila aku tanya kenapa muka dia pucat, dia cakap dia datang bulan. Darah keluar banyak. Dah lebih 15 hari masih tak berhenti. Berlarutan untuk beberapa lama. Berhenti sekejap, lepas tu datang balik. Satu hari tu, dia balik rumah. Dan sejak tu, terus tak balik ke asrama. Tapi aku masih jumpa dia di sekolah. Mungkin sampai sini saja cerita aku. Terima kasih kepada yang mendengar dan meluangkan masa untuk dengar cerita aku ni. Maaf kalau kisah aku ni tak seberapa. Sekian.